Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Sekolah Menengah Kebahasaan Dato' Abdul Rahman Andak Simpang Renggam. Saya Dr. Muhammad Syafiq dari Klinik Kesihatan Simpang Renggam ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi ceramah mengenai anti dada dari sudut kesihatan. Ini adalah sempena menyambut Hari Anti Dada Kebangsaan yang membawa tema lebih baik cegah. Jadi, dada adalah satu masalah yang serius termasuklah dalam kalangan remaja. Statistik pada tahun lepas menunjukkan terdapat 1,251 orang remaja dari usia 13 ke 18 tahun yang terlibat secara langsung dengan dada. Dan kita tahu jumlah yang sebenar mungkin lebih ramai. Jadi apa itu dada? Menurut Kamus Dewan, dada ataupun drug boleh didefinisikan sebagai ubat-ubatan. Tapi dalam konteks ini, ubat atau dada itu disalahguna bukan untuk tujuan perubatan. Dan ia adalah sejenis bahan kimia yang mampu memberi kesan ke atas fungsi otak dan fizikal. Jadi apa itu ciri-ciri dada? Ia termasuklah boleh mengganggu fungsi sosial individu terbabit, boleh menyebabkan pergantungan fizikal dan psikologikal. Pergantungan bermaksud seorang itu gagal untuk berfungsi jika tidak mengambil darah tersebut. Membahayakan kesihatan jika disalahguna, boleh menyebabkan tolerans. Tolerans bermaksud seseorang itu perlu menambah dos dadah demi hari untuk dapat high daripada dadah tersebut. Dan juga dadah memberi kesan ketara ke atas otak di samping kesan fizikal. Jadi penyalahgunaan dadah iaitu mengguna secara haram, bukan untuk tujuan perubatan, diguna di luar nasihat ataupun arahan pegawai perubatan, membahayakan kesihatan dan juga menimbulkan masalah sosial. Jadi ini adalah jenis-jenis dadah di luar sana, biasanya digunakan untuk mendapatkan rasa high ataupun euforia dan kadang-kadang juga diguna untuk boost performance. Jadi dadah ini diambil sama ada melalui suntikan, menggunakan jarum, secara pil iaitu menelan dan juga chase iaitu menghidu ataupun menghisap. Jadi dadah yang pertama adalah jenis narkotik seperti heroin, opium, kodin dan juga morfin. Hallusinogen iaitu seperti PCP dan juga LSD. Biasanya dadah ini menyebabkan halusinasi. Marijuana atau cannabis atau juga dikenali sebagai charas, ganja dan juga hashish. Depresan seperti alkohol, tranquilizer, barbiturates dan juga metaqualone. Contoh dadah seperti Arimin 5 dan juga Valium. Stimulan, ini adalah jenis dadah yang paling banyak disalahgunakan sekarang seperti ais, lain seperti nikotin, kafein, kokain. Inhalant seperti gum, aerosol dan juga steroid. Steroid ni biasanya disalahgunakan oleh atlet untuk bina badan ataupun boost performance waktu pertandingan. Jadi seperti cakap, stimulan adalah jenis dadah yang paling banyak sekali disalahgunakan sekarang. Stimulan ni adalah sebenarnya ada tujuan perubatan iaitu digunakan bagi pesakit yang mempunyai masalah obesiti ataupun ADHD iaitu kurang tumpuan ataupun narkolepsi iaitu terlalu mengantuk. Jadi dadah ataupun ubat tersebut diberi kepada pesakit-pesakit tersebut bagi tujuan perubatan untuk merawat. Tetapi apabila disalahguna, ia memberi kesan perangsang yang ketara ke atas otak di samping merangsang aktiviti fizikal. Jadi, stimulan tu adalah seperti amfetamin type stimulan iaitu dadah perangsang yang punya kesan hampir sama dengan amfetamin. Contohnya seperti amfetamin, methamphetamine iaitu syabu dan juga ecstasy. Kita nampak seperti dalam gambar tersebut, orang itu menari, mereka mempunyai tenaga yang begitu banyak untuk menari atau membuat kerja dalam tempoh yang sangat lama. Jadi apa kesan penyalahgunaan ATS ataupun dadah yang kita dapat bagi kepada dua iaitu kesan kesihatan dan juga kesan sosial. Bagi kesan kesihatan, kita dapat bagikan lebih kepada fizikal dan juga psikologikal iaitu kesihatan mental.
Bagi kesan fizikal, ia dapat meningkatkan kadar dejutan jantung melebihi 100 degupan seminit, akan juga menyebabkan peningkatan suhu badan sehingga melebihi 40 darjah Celsius, merosakkan organ seperti hati dan ginjal. Kenapa? Sebab darah-darah tersebut diproses dan dibuang daripada melalui organ tersebut, dan juga boleh menyebabkan kegagalan jantung. Selain daripada itu, uh, dadah juga boleh menyebabkan sakit kepala, meningkatkan tekanan darah dan juga sakit badan disebabkan kerosakan otot. Kesan fizikal lain termasuklah mati pucuk. Bagi lelaki yang mengambil dadah dan juga bagi wanita boleh menyebabkan masalah kemandulan. Dan juga jika dadah tersebut diambil melebihi dos, ia dapat menyebabkan kematian melalui overdose. Kesan fizikal lain termasuklah jika seseorang itu menggunakan jarum ataupun suntikan, dia dapat menyebabkan penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B dan juga C. Kesan psikologikal, seseorang yang mengambil dadah boleh tidak merasa lapar, dan ini boleh menyebabkan menjejaskan kesihatan lah. Dan kita nampak kebiasaannya penagih dadah, bentuk badannya adalah sangat-sangat kurus. Ini adalah sebabkan dia tidak berasa lapar. Selain itu, tidak berasa letih sehingga kelesuan, dan juga boleh mengakibatkan gangguan tidur yang normal. Jadi, kesan psikologikal lain adalah kebergantungan, iaitu tanpa dadah, seseorang itu tidak dapat berfungsi secara normal, dan juga masalah mental seperti kemurungan, paranoia dan juga tekanan perasaan teruk. Jadi, penyalahgunaan dadah juga boleh menyebabkan masalah sosial, kurang produktiviti. Jadi seseorang itu jika dia bekerja, jika dia kurang produktif, dia boleh dibuang kerja. Manakala belajar pula, bila dia mengambil dadah, dia tidak fokus pada pelajaran, dan ini dapat menyebabkan kemerosotan prestasi. Dan dua ini secara tidak langsung mendatangkan masalah kekeluargaan. Masalah lain termasuklah meningkatkan risiko kemalangan jalan raya jika dadah itu diambil sebelum memandu, meningkatkan salah laku seks, dan ini biasanya akan menyebabkan naiknya kes-kes penyakit berjangkit seperti penyakit kelamin through unprotected sex lah, melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Selain daripada itu juga meningkatkan kejadian jenayah sebab penagih dadah tersebut memerlukan wang untuk membeli dadah, dan jika dia tidak ada kerja ataupun dia ada masalah tolerans di mana dia perlu ambilkan dos dadah yang lebih tinggi, dan dia mungkin akan uh, membuat jenayah atau mencuri, merompak untuk mendapatkan duit. Jadi kita akan bincang apakah faktor yang mendorong seseorang itu untuk menyalahgunakan dadah. Dia dapat kita bahagikan kepada dua, iaitu faktor dalaman, iaitu individu tersebut, dan juga faktor luaran daripada sekeliling. Jadi bagi faktor dalaman, biasanya seseorang itu uh, naluri ingin mencuba sesuatu yang baru, dan ini biasa kita nampak lebih kepada golongan lelaki lah. Dan bila dia ingin mencuba tu, dia tidak tahu bahawa dadah ini adalah bila disalahgunakan adalah sesuatu yang sangat bahaya. Selain daripada itu, penagih dadah juga biasanya mengatakan ingin lari daripada masalah ataupun bosan. Jadi itu antara faktor mendorong mereka untuk menggunakan dadah. Selain daripada itu, tiada ketahanan diri, tidak mempunyai moral dan pendidikan agama, dan juga terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya. Bagi faktor luaran pula, termasuklah pengaruh rakan sebaya, tekanan dan masalah, termasuklah masalah keluarga ke, dan juga berada di tempat-tempat yang mendedahkan mereka kepada pengaruh ATS ataupun dadah seperti kelab malam ataupun tempat perjudian. Jadi bagi penyalahgunaan dadah, tiada rawatan khusus. Di Malaysia kita ada pusat serenti di mana di situ penagih dadah akan diberi rawatan seperti behavior therapy ataupun terapi tingkah laku, counselling, dan juga ubat seperti metadon. Ubat metadon biasanya kita guna dan juga terdapat di klinik kesihatan bagi penagih dadah yang mengambil dadah jenis morfin ataupun heroin ataupun opiat.
Jadi rawatan memerlukan komitmen yang tinggi dan juga memerlukan sokongan yang berterusan daripada keluarga dan juga komuniti. Jadi cara untuk mencegah daripada penyalahgunaan dadah termasuklah perlu kita tahu bahawa bahayanya dadah itu, kita juga perlu elakkan diri daripada berkunjung ke tempat-tempat hiburan yang meninggikan risiko kita untuk menyalahgunakan dadah dan juga dekatkan diri dan amalkan ajaran agama masing-masing. Katakan tidak kepada semua ajakan negatif, cari alternatif sihat untuk atasi kebosanan dan juga berbincang dengan guru, kaunselor, ibu bapa sekiranya bermasalah ataupun ada apa-apa masalah. Amalkan gaya hidup yang sihat dan juga pilih rakan sebaya yang bermoral dan berwawasan. Ini sangat penting ya. So, gaya hidup sihat termasuklah aktiviti senaman sebagai budaya hidup. Jauhi tabiat merokok sebab kita dapatkan pasti merokok adalah salah satu punca penyalahgunaan dadah dan juga tidak mengambil minuman beralkohol. Selain daripada itu, amalkan pemakanan yang seimbang, tidur secukupnya dan juga atur jadual harian dengan sempurna bagi mengelakkan atau untuk mengisi masa lapang dengan benda-benda yang berfaedah. Sekian, terima kasih dari saya.